Bismillahirrahmanirrahim. Edisi 9. Rezeki tak terlihat yang utama. Dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat yang ke-60, yang bermaksud, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat ataupun membawa rezeki mereka sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebagaimana tajuk yang kita sudah ungkapkan tadi, bahawa sesungguhnya Allah SWT memberi jaminan rezeki kepada semua makhluk ciptaannya. Dalam ayat yang ke-62 surah yang sama, iaitu surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, Allah SWT juga mengungkapkan yang bermaksud, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu. Rezeki terlihat dan tak terlihat. Hakikat rezeki ini wujud dalam dua bentuk, iaitu yang terlihat dan tidak terlihat. Mungkin saja Allah SWT mengurniakan rezeki yang sangat luar biasa yang terlihat pada seseorang. Misalnya kalau kita lihat bagaimana Carlos Slim Helú dan Bill Gates adalah dua contoh manusia yang Allah SWT telah kurniakan mereka rezeki yang terlihat dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga menjadikan mereka dua individu yang kaya di dunia. Tetapi sedarkah kita bahawa hakikatnya Allah SWT tidak memberi rezeki yang lebih utama dan lebih penting kepada mereka, iaitu rezeki yang tidak terlihat tetapi sangat penting, iaitu untuk memperlihatkan kebenaran itu sebagai suatu kebenaran dan dapat mengikutinya. Itulah sebabnya mengapa sampai ke hari ini mereka masih lagi belum memeluk agama Islam, kerana mereka masih belum diberikan rezeki untuk melihat kebenaran sebagai suatu kebenaran dan diberi rezeki oleh Allah SWT untuk mengikutinya. Betapa banyak masyarakat kita sekarang yang terkadang melihat kebatilan sebagai salah satu bentuk kebenaran, sehingga mereka bersungguh-sungguh mengikuti kebatilan tersebut. Tapi ada juga dalam kalangan mereka yang menyedari bahawa sesuatu yang mereka lihat dan perbuat merupakan satu kebatilan. Tapi sayangnya mereka belum diberi rezeki oleh Allah SWT untuk mampu meninggalkannya. Oleh yang demikian, kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah SWT perlulah menyedari hakikat bahawa rezeki yang kita kejar dan yang kita cari di atas muka bumi ini bukan hanya sekadar dalam bentuk-bentuk rezeki yang terlihat seperti rumah, kereta, wang ringgit, pangkat dan kedudukan. Saya tak mengatakan bahawa perkara-perkara tersebut tak penting, tapi alangkah sangat malang nasib kita jikalau demi mengejar rezeki-rezeki yang terlihat ini menjadikan kita lupa akan hakikat mengejar rezeki-rezeki yang tidak terlihat, iaitu rezeki yang kemudiannya mampu menjadikan kita orang yang soleh, orang yang bertakwa dan sangat dekat kepada Allah SWT. Jangan sampai mengejar rezeki-rezeki yang terlihat ini menjadikan kita tak mampu melihat bertahajud sebagai satu kebenaran dan mampu mengerjakannya. Kita tak mampu nak lihat solat berjemaah sebagai satu ibadah yang mampu dilaksanakan, membaca Al-Quran sebagai satu kebenaran dan berlumba-lumba untuk melaksanakannya. Begitu juga ibadah-ibadah lain yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah SWT, kerana ini merupakan bentuk-bentuk rezeki yang jarang terlihat sebagai satu kebenaran. Jarang orang melihat bahawa ini merupakan suatu rezeki kurniaan Allah SWT yang tak diberikan kepada semua. Inilah bentuk rezeki yang diungkapkan oleh Allah SWT dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 125 yang bermaksud, barang siapa yang Allah kehendaki diberikan kepadanya petunjuk, nescaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, dan barang siapa yang dikehendaki Allah SWT akan kesesatan, nescaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menyeksa mereka yang tidak beriman. Hanya insan pilihan. Allah SWT mengungkapkan hakikat bahawa rezeki untuk mengikuti kebenaran itu tidak diberikan kepada semua orang. Allah SWT hanya akan memberikan rezeki ini kepada orang-orang yang Dia kehendaki, yang Dia cintai. Adapun orang-orang yang dikehendaki kesesatan oleh Allah SWT, maka dia akan melihat kebatilan sebagai suatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Akhirnya, dia akan terus diseksa oleh Allah SWT dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak. Dia akan mendapat seksa yang sungguh sangat dahsyat
Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan yang bermaksud, sesungguhnya Allah SWT membukakan dan memberikan dunia kepada yang dia cintai maupun yang tidak dicintai. Tetapi, dia tidak akan memberikan keimanan kecuali hanya kepada yang dia cintai. Jadi, kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan insya-Allah Allah SWT akan mengurniakan kepada kita dunia yang baik sebagaimana doa kita kepada Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah. Namun demikian, kita tidak hanya mengharap Allah SWT mengurniakan kepada kita dunia yang baik. Jangan sampai kita hanya menjadi sekadar seorang doktor, seorang jurutera, seorang akaunten, seorang peguam dan sebagainya yang menurut sudut pandang keduniaan sudah mendapat kejayaan yang cemerlang. Tetapi kemudiannya Allah SWT membiarkan kita sesat. Kita sibuk dengan kerjaya sampai melupakan ibadah. Memberi alasan-alasan kesibukan dunia sampai lupa mentarbiah diri dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, ayat ke-36 dan 37, yang bermaksud, barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Allah yang Maha Pemurah, iaitu Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan dan syaitan itulah yang menjadi teman karibnya. Dan sesungguhnya syaitan itu benar-benar menghalangi mereka daripada jalan yang benar dan mereka menyangka mereka mendapat petunjuk. Jauh daripada Islam tapi rasa macam mendapat petunjuk. Jauh daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, namun merasakan diri telah berbuat kebaikan yang luar biasa nilainya. Mungkin dengan alasan demi kebajikan keluarga, agama Allah SWT ditinggalkan. Dengan alasan kerjaya, lalu jihad ditinggalkan. Tapi merasa diri melakukan sesuatu yang patut seolah-olah telah mendapat petunjuk. Ini merupakan satu kecelakaan dan satu malapetaka yang sangat dahsyat. Kita berharap mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita seorang doktor yang menjalankan tanggungjawab kita bukan hanya kepada manusia, tetapi yang lebih utamanya sebagai seorang doktor yang tahu tanggungjawabnya kepada Allah SWT untuk terus diterbiah dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita berbuat yang terbaik untuk agama Allah SWT. Inilah bentuk rezeki yang kita harapkan. Menjadi seorang jurutera, akaunten dan sebagainya, tapi tetap teguh, sabat, teguh pendirian di jalan dakwah. Tetap berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk agama Allah SWT. Inilah bentuk jaminan rezeki dari Allah SWT yang kita harapkan. Rezeki sentiasa mengalir. Maka untuk itu, apa yang perlu kita lakukan supaya kita dapat memastikan rezeki Allah SWT sentiasa mengalir dalam diri kita? Saya teringat akan firman Allah SWT dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65, ayat 2 dan 3 yang bermaksud, barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah SWT akan menjadikan kepadanya jalan keluar dan memberinya rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Menurut ulama tafsir, rezeki yang tidak disangka-sangka tersebut bukan dalam bentuk rezeki yang bersifat keduniaan ataupun rezeki yang dapat kita lihat, tapi juga rezeki yang bersifat ukhrawi ataupun yang tidak terlihat. Rezeki untuk melihat kebenaran sebagai satu kebenaran, melihat kebatilan sebagai satu kebatilan. Kemudiannya bukan hanya mampu melihat, tetapi yang jauh lebih penting daripada itu, memanfaatkan kebenaran untuk diikuti dan diperjuangkan. Dalam pada masa yang sama juga, melihat kebatilan sebagai sesuatu yang harus ditentang dan ditinggalkan. Inilah harapan kita. Inilah yang kita sangat harapkan daripada Allah SWT. Inilah doa kita. Perlu diketahui juga bahawa Allah SWT menjamin rezeki para makhluknya dan kita cuma akan mendapat apa yang kita usahakan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam surah An-Najm, surah yang ke-53, ayat 39 dan 40 yang bermaksud, dan bahawasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahawasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi marilah sama-sama kita berusaha menjadikan diri kita manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Manusia-manusia yang sentiasa berikrar untuk beriman dengan Allah SWT, yang sentiasa beramal dengan amal yang soleh, sehingga kita memperoleh rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Proaktif mencari rezeki yang tak terlihat. Dalam surah Ar-Ra'du,
Surah yang ke-13 ayat yang ke-11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam ayat di atas, Allah SWT mengingatkan kita bahawa jika kita tidak bersikap proaktif, tak ada sikap yang benar dan baik untuk mengubah keadaan diri kita daripada tak tahu menjadi tahu, daripada tak bertakwa menjadi bertakwa, daripada tak soleh menjadi soleh, maka Allah SWT sendiri tidak akan merubah nasib kita. Bukan kerana Allah SWT tak mampu untuk mengubah, tetapi Allah benci dengan manusia-manusia yang tak mahu berusaha mengubah dirinya. Oleh yang demikian, marilah kita ubah diri kita menjadi manusia yang bertakwa, beriman dan beramal soleh, sehingga kita akan memperoleh rezeki seperti mana rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Baik rezeki itu yang terlihat, lebih-lebih lagi harapan dan doa kita untuk memperoleh rezeki yang tidak terlihat, yang akan menjadikan kita manusia yang terus bertakwa dan mudah-mudahan akan mewarisi syurga Allah SWT di akhirat kelak.